pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhanku Yesus.
Ku datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sepenuh hatiku bertanya, sejauh mana janjimu? Benarkah akan selalu bertahan di dera cobaan derita? Bila kau haus dilanda sepi, sejuk kasihku berikan. Berkacalah kau pada hatiku, nampaklah ranumnya cintaku. Lama ku siram, ku semai dengan ketulusan nan terjaga. Kini tumbuh dewasa, rindang daun damainya, manis buah kasihnya. Dagulah kekasih jiwamu, hidup dan menemanimu.
karena janjiku tak akan pernah di kau sepi tiada kawan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali untuk beribadah. Terima kasih untuk kebersamaan di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Pertama-tama terima kasih untuk Bapak Pendeta Hasan Sutanto yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Esther yang akan menerjemahkannya. Tuhan kiranya memberkati pelayanan dan keluarga Bapak dan Ibu Hasan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bersama-sama melayani pada pagi hari ini, untuk liturgos, untuk singer, untuk pemain musik, untuk teman-teman yang menyiapkan audio dan video. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Sebelum kita bersama-sama beribadah, kita akan memperhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom Meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom Meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom Meeting gereja. Kamis ini jam setengah 7 sore sampai jam 8 malam akan diadakan ceramah bagi jemaat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Acara ini akan diadakan melalui Zoom Meeting gereja, mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom Meeting gereja. Minggu depan, tanggal 24 Oktober 2021, pukul 7 pagi, kita akan kembali beribadah dan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Tikijo dengan tema Godaan dan Demikian seluruh warta kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur sekali lagi kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh.
Saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 117 ayat yang pertama sampai yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri kita memuji nama Tuhan, mengucap syukur akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah lepas di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersama berdoa. Seperti lagu yang kami nyanyikan, bahwa Engkau sungguh besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika Engkau boleh menyertai dan melindungi kami, memelihara kami hari lepas hari.
Kami menyadari itu sana kebesaran kasih karunia-Mu bagi setiap kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami ingin menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu ibadah ini boleh memperkenan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Layakkan setiap kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa dengan menyanyikan pujian, kasih Tuhan selamatkanku. Sambil kita menyadari bahwa hanya karena kasih Tuhan yang boleh menyelamatkan kita boleh datang kembali ke hadapan Tuhan. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku. Beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ya dengar tangisku. Mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Inilah setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami menyadari bahwa sering kali kami berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami kadang melupakan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami kadang melupakan anugerah-Mu yang melimpah yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Saat ini kami datang, ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan boleh memperbarui setiap kami. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kembali melihat cinta kasih anugerah Tuhan itu. Dan boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah ibadah kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Kami rindu semuanya boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sedangkan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan segala tempat. Mari kita akan mengakui bersama-sama pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Mari mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk itu, saya undang setiap kita boleh menyanyikan pujian. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani
Mari saudaraku sekalian kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹，我们一同低头，我们进入祷告。 Tuhan, kepada Engkau yang Maha Kuasa kami mohon pertolongan. 全能的主，我们恳求你的帮助， Sebab kami sadar betapa kecil, hina, dan lemahnya kami ini. 因为我们深深知道我们是何等的渺小，何等的软弱。 Tambahlah kekuatan kepada kami Tuhan, 求你加添我们力量， agar kami bukan saja mendengar, memahami, dan juga sanggup melaksanakannya di dalam kehidupan 让我们 kami. 不但听你的道，我们也明白，也能够有力量来遵行你的教导。 Berkatilah Tuhan setiap orang yang datang mencari kebenaran. 求你恩待祝福每个来到你面前寻求真理的人。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢你， Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名如此祷告， Amin. 阿门。 Mari saudaraku sekalian kita bersama akan merenungkan sebuah tema. 我们要一同来思想一个主题， Bukan memerintah, melainkan melayani. 不是管制，乃是服侍。 Kita akan bacakan dari Injil Matius pasal 20. 我们要一同念的经文是在马太福音第20章， Kita bacakan mulai dari ayat 20. 我们从第20节念起。 Injil Matius pasal 20 dibacakan mulai dari ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 马太福音第20章第20节，那时西比泰儿子的母亲同他2个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。耶稣说：“你要什么呢？”他说：“愿你叫我这2个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们不要喝，只是坐在我的左右，不是我可以吃的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”那4个门徒听见，就恼怒他们弟兄2人。耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们，只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。” Sekian dulu pembacaan firman 好，我 Tuhan. 们读经就到此。 Saudaraku sekalian, hari ini kita bicara mengenai melayani. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天要一同谈的就是有关服侍。 Sebetulnya memerintah atau melayani itu berkaitan dengan motivasi dan
tujuan. 那么有关服侍，还有关管助，其实这个跟我们的这个动机，还有我们的宗旨是有关系的。 Motivasi dan tujuan itu penting sekali. 那么一个人的动机和一个人的宗旨是非常的重要。 Motivasi A, nanti polanya juga A. 如果他的这个动机是 A 的话，那么他的宗旨生活也是一样的 A。 Motivasi bukan saja menentukan pola, 那么我们的动机不但是来表达出我们的这个生活的形式， motivasi itu berkaitan dengan konsep nilai seseorang. 那这个动机也是要表达出一个人对他生命的这个价值，他的观念。 Nah, baik memerintah, baik melayani, itu nanti juga akan menentukan sumbangsi seseorang. 那么一个人的这个动机，一个人宗旨，那么这一切就要最后就表达出他对他的生命生活有没有什么贡献。 Saya kebetulan membaca sebuah cerita kecil, 我碰巧念了一个很小的故事， tapi saya tidak berani memberitahu Anda itu siapa, 但是我不好意思要告诉你那个是有关什么人， karena Anda pasti kenal dia. 因为你一定知道这个人。 Pokoknya orang ini kaya, saudaraku. 总之，这个人非常的有钱， Seberapa kaya? 他多少富有呢？ Nah, saya hampir berani mengatakan di antara Anda ada orang yang lebih kaya dari dia. 我大约可以很大胆的说，在我们当中没有一个人像他这么富有。 Nah, satu kali dia naik lift. 有一次呢，他站这个升降机， Biasanya kalau bos itu naik lift khusus. 一般来说，一个是大老板，他一定有他固定，他有个特别的这个升降机。 Tapi dia naik lift bersama karyawan dan hari itu dia yang terakhir naik. 那么那一天呢，他是跟他的职员一起上这个升降机，而且他是最后一个进入里面的。 Begitu dia masuk, liftnya keberatan bunyi. 那么当他进到这个升降机的时候，这个升降机就忽然间响起来，因为重量太大。 Nah, salah satu karyawan di depan dia ini lalu mengatakan, loh ya itu bapak tua itu. Nah, pakai istilah bapak tua. 那么其中一个站在他前面的人就说：“呀，就是因为那个老的这个先生在里面，所以这个升降太重。 Bapak tua itu yang paling terakhir masuk, bapak tua itu harus keluar. ”他说：“那最后一个进来的这个老头子，他应该是最先就要先离开，要出去。” Bos itu ya 1-2 detik ragu-ragu, akhirnya dia keluar. 那么这个老板呢，他吃一下，结果他就出来了。 Begitu keluar, lift naik, semua orang ketawa. 那么这样子，这个老板一走出去的时候，这个升降机就可以启动了，大家在里面就笑起来。 Anak muda itu langsung tanya, kenapa kalian ketawa 那么 sama 这个 saya? 年轻人就问：为什么你们笑起来呢？ Yang lain kasih tahu, yang tadi kamu suruh keluar, itu adalah bos kita. 那么大家就说：你刚才叫出去，从这个升降机出去的，那是我们的老板。 Nah, saudara, kita ini tidak usah teori-teori tinggi lah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan contoh-contoh demikian kok. 弟兄姐妹，其实，在我们的生活里面，我们也遇到许多有相似的例子。 Pola, konsep, motivasi, tujuan, itu menentukan sikap kita di dalam kehidupan. 那么，在我们的生活形式、我们的动机、我们的宗旨呢，都已经在我们的行动中会表达出来。 Nah, sebentar kita akan bersama mempelajari Injil Matius 20 mulai dari ayat 20. 那么，接下来我们要一同学习从马太福音第20章20节开始。 Dari catatan ini kita bisa melihat jelas motivasi tujuan orang-orang ini apa, saudara? 那么从这个记录，我们就看见这一群人他们的动机、他们的宗旨、他们要达到的目的是什么？ Gambarannya jelas, jadi kontras. Ini satu kelompok dan Tuhan Yesus sendirian. 那么这幅图画很重要，就是说这是一组人，另外一组人还有耶稣自己。 Yang satu kelompok ini malah 13 orang. 那么在这一组有13个人， Yang satu kelompok ini Tuhan Yesus cuma satu. Jadi
Kesepian, saudara. 另外一组是耶稣自己本人，那么他非常的孤单。 Jadi kalau Anda kesepian itu malah gejala baik loh. 如果我们在孤单中，那可能是一个好的现象。 Di dunia ini kalau kita kesepian itu baik, saudara. 弟兄姐妹，在这世界上，如果我们孤单一点，那也是好的现象。 Kenapa saya bilang baik? 我为什么这么说呢？ Karena kalau Anda mempelajari konteksnya, 如果我们注意这一段经文的上下文， sebetulnya kapan sih ini terjadi? 其实这个事情是发生在什么时候呢？ Kalau saudara baca Injil Matius pasal 20, 如果我们念以马太福音第20章， ayat 17, 18, 19, 我们念第17节、18节、19节， itu berkaitan di dalam perjalanan ke Yerusalem. 那是跟他们上耶路撒冷有关系。 Saya bacakan untuk Anda. 我现在念给各位这一段的经文。 Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 马太福音第20章17节，耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把12个门徒带到一边，对他们说：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人，将他戏弄、鞭打，钉在十字架上。第3日，他要复活。” Saudara, saya mau tanya beberapa pertanyaan. 亲爱的弟兄姐妹，我要发几个问题给各位。 Pertama, 头一样， apa yang dipesan, dikata, dijelaskan Tuhan Yesus itu sudah cukup jelas tidak? 那么耶稣所吩咐所说的，是不是已经够清楚了呢？ Kedua, 第二， apakah murid-murid ini memperhatikan? 是不是这些门徒都很注意耶稣所吩咐所 Apa 说 yang 的？ dijelaskan oleh Tuhan Yesus sudah sangat jelas. 其实耶稣所说的、所解释的已经非常的清楚。 Misi beliau jelas, situasi sudah gawat jelas. 那么耶稣的使命很清楚，而且那个时候的情况已经非常的严重，也很清楚。 Apakah murid-murid menaruh perhatian? 那么是不是门徒都注意这些事情呢？ Tidak, sama sekali tidak. 他们完全不放的要注 Mereka 意， seperti hidup di dunia lain begitu. 他们就好像活在另外一个世界。 Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mencuci kaki mereka loh. 一直到最后，耶稣都要替他们洗脚。 Sampai itu harus dilakukan. 那知道耶稣必须要这么做， Kenapa saudaraku? 为什么呢？ Karena konsep perhatian mereka adalah, nanti dulu siapa yang jadi kepala, siapa yang jadi komandan, siapa yang jadi pemimpin. 因为他们的理念所想的是什么？接下来谁是做领导的，谁是做指挥的，谁是要做头的？ Perhatian mereka ke situ. 他们所集中的注意力是在这 Perhatian 些 mereka 上。 bukan saya beri berapa sumbangsi, bukan. 他们所注意的不是我需要有什么贡献， Mereka bukan perhatikan misi Tuhan Yesus itu apa. 他们也没有注意到耶稣的这个大使命是什么呢？ Mereka itu bukan pikirnya ada berapa rakyat yang boleh dibantu. 他们也没有想到有多少的百姓是可以他们帮助的。 Yang mereka pikirkan bukan misalnya bagaimana saya berkhotbah supaya orang ini percaya Tuhan. 他们也没有想到我应该怎么样来讲到，让这些人可以悔改信主。 Otak dan pikiran mereka adalah saya ini bakal jadi apa. 那么他们脑子所思想的，我有一天我要在什么地位上呢？ Nah, sekarang kita langsung bertemu dengan seorang ibu, bukan? 那接下来我们就看见我们见的一个母亲， Ayat 20. 第20节。 Ibu anak-anak Zebedius ini, kita Nama- baca ayat 20. 我们念第20节，西庇太儿子的母亲。 Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk minta sesuatu kepadanya. 马太福音第20章20节，那时西庇太儿子的母亲同他2个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。 Perhatikan serta. 我们注意到同他儿子， Ya, jadi ibu ini berperanan loh.
我们看见这个母亲的扮演的角色， Ya, ibu baik. 这是一个很好的母亲。 Takut karir anaknya nggak maju-maju gitu. 他很担心他儿子没有一个成就。 Ini waktu sudah krusial ini. 那这是很严重的、很严肃的一个 Kalau 时刻。 saya tidak sedikit upaya, 就是我没有稍微努力， mana anak saya bisa menonjol. 那么我的儿子怎么可以突出呢？ Maka itu mungkin sekali ibu ini mendesak, membujuk, lalu pergi kepada Tuhan Yesus. 所以他就努力来见耶稣。 Dan kasih ibu ini saya sedikit kagum 那么我对这个母亲这么疼爱她的儿子，我有一点敬佩。 karena dia tidak secerewet kita loh. 他不像我们这么啰里啰嗦。 Ayo, kalau malam-malam saudara berdoa untuk anak, mintanya banyak nggak? 请问我们晚上为儿女祷告的时候，有向神求很多事吗？ Waduh, daftarnya panjang sekali. 那么我们的这个表向神求为儿子求的表非常的长。 Tapi kalau ibu dari anak-anak Zebedeus ini mintanya cuma sesuatu. 但是西比他儿子的母亲，她所求的是什么？只有一样事。 Walaupun sesuatu, 虽然这是一件事 ini 情， penting 但是 sekali. 非常的重要。 Apa yang dia minta? 他所求的是什么呢？ Kalau Anda baca ayat 21, 如果我们念第21节， dia minta berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. 他说：“愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。” Kita di Indonesia ini betul-betul demokrasi. 我们在这个印尼是非常的什么民主的。 Anda boleh bermimpi menjadi presiden. 你可以在那里梦想，我有一天做总统， Boleh tak? 可以不可以？ Boleh. 当然可以。 Ya sudahlah, jangan bilang presiden. 我们不必谈做总统。 Bermimpi jadi gubernur boleh nggak? 如果我们在梦想有一天我做省长，可以不可以？ Kenapa tidak? 为什么不呢？ Boleh bermimpi menjadi misalnya wali kota nggak? 你可以不可以有一天梦想自己可以成为一个市长？ Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. 我现在要请问你， Apa salahnya dia minta begini? 如果这样求有什么 Betul 错呢？有没有错？ Kalau Anda boleh mimpi jadi presiden, dia boleh mimpi jadi gubernur, yang ini boleh mimpi jadi wali kota, kenapa nggak boleh minta? 如果你可以梦想有一天我做总统，或者是做省长、做市长，为什么这样求不可以呢？ Ayo, sayang saya nggak bisa lihat apakah Anda ancungkan tangan atau tidak. 可惜我没有看到你把手举起来。 Yang setuju bilang boleh mimpi jadi menteri misalnya, ayo tolong. 那些小梦想我有一天可以做部长的，有哪一些人？请你举手。 Salahnya di mana kalau ibu minta begitu? 如果一个母亲这样求，她错在哪里呢？ Salahnya di mana? 她错在哪里？ Salahnya sejak mulai Tuhan Yesus bilang ikut beliau itu untuk menjadi apa? Penjala manusia. 从开始，主耶稣就已经对他的门徒说：“你们来跟从我，要做什么呢？做得人的渔夫。 Tuhan Yesus gak kasih iming-iming. ”主耶稣没有给他们有一个盼望， Tuhan Yesus tidak bujuk-bujuk. 他也没有在那里来说服他们。 Tuhan Yesus sejak mulai sudah ngomong jelas ikut beliau jadi apa? Penjala manusia, kerajaan Allah. Itu yang diberitakan Tuhan 从 Yesus. 开始，主耶稣已经对他们说：“你们来跟从我，要做得人的渔夫。”这已经从开始讲得很清楚了。 Itu sebabnya saudaraku ayat 22, 23. 所以呢，在第20章第21、22节、23 Tuhan 节说， Yesus berkata terus terang. 主耶稣很坦白的说， Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. 第22节，耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么，我将要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能。”
耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左右，不是我可以吃的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。” Saudara sekalian, cawan ini menunjuk apa sih? 亲爱的弟兄姐妹，耶稣所说的杯是指什么呢？ Cawan ini jelas menunjuk penderitaan. 这个杯很清楚告诉我们，耶稣所受的苦。 Dan sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan loh. 再过一阵子，耶稣就要被钉十字架。 Sejak dulu Tuhan Yesus sudah mengajar kok. 从开始，主耶稣已经这样教导， Tuhan Yesus akan disalib. 主耶稣要被钉。 Bapak, Ibu, saya ada salib nggak? 弟兄姐妹和我们有没有十字架呢？ Kita juga ada salib. 我们也有我们的十字架。 Apa itu salib? 什么是十字架呢？ Nah, di gereja ini saya sudah pernah jelaskan. 在这个教育我曾经解释过， Salib kita nggak sama dengan salib Tuhan Yesus. 我们所背的十字架跟耶稣的十字架不一 Salib 样。 Tuhan Yesus menderita untuk kita. 耶稣背的十字架是为我们受苦， Salib kita adalah orang yang sudah terima anugerah, tapi rela menderita untuk Tuhan Yesus. 那么我们的十字架是什么呢？我们得受了神的救恩，但是我们愿意为主的缘故来背十字架。 Dari awal ini semua sudah dijelaskan 从 kok. 开始就已经很清楚的告诉我 Dari 们， awal ini sudah dikasih tahu kok. 从开始主耶稣已经清楚的对我们说， Yang bingung itu siapa? 那些人感觉到搅纷的脑， Yang bingung adalah murid-murid sendiri. 那就是耶稣自己的门徒。 Sama seperti seorang yang masuk ke toko jual besi, tapi dia mau beli ikan. 就好像一个人进到一个商铺，他要卖这个铁条的商铺 Sama 商店 seperti，seorang 但是 yang 他去那里买鱼， Sama seperti seorang masuk ke toko kain, 就好像一个人进到一个布店， lalu dia mau beli cat. 然后他在布店里面要找油漆， Maaf, sampean keliru. 很对不起，你搞错了， Anda mau ikut Tuhan Yesus? 你要跟从耶稣， Serius? 也很严肃的，真的 Anda mau 吗？ melayani beliau? 你真的要服侍 Memang 他吗？ benar begitu. 是真的吗？ Kalau mau nanti dulu ini konsepnya benar dulu. 你现在有很清楚的这个概念。 Ibu dari anak-anak Zebedius ini, aduh maaf belum mengerti. 那么西比泰儿子的母亲很对不起，她还不明白。 Lalu anaknya bagaimana? 然后他的儿子怎么样呢？ Yang namanya Yakobus dan Yohanes. 他名字，他儿子叫做雅各和约翰。 Saya kutip dari Markus 我是从马可福音来摘录这一段。 pasal 10马可福音第10章 ayat 35. 第35节开始。 Injil Markus 10:35, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." 马可福音第10章35节，西皮泰的儿子雅各、约翰进前来对耶稣说：“父子，我们无论求你什么，愿你给我们做。”耶稣说：“要我给你们做什么？”他们说：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。” Jadi dengan kata lain, bukan mama itu sendiri yang salah loh. 那么换句话说，不是单单这个母亲已经搞错了。 Kalau kita baca Injil Markus, saya jadi bingung siapa yang inisiatif. 如果我读马可福音的话，我就会想到哪一个人是很主动去做呢？ Ibu itu pengen, anak-anaknya juga pengen. 那么这个母亲呢，做母亲的很想望，这个做儿子的也很想望。 Malah saya sedikit curiga mungkin anak-anaknya yang ngajak mamanya supaya dapat simpati dari Tuhan Yesus. 可能我也是在想，非常可能这个2个儿子呢，一直在提醒他母亲，让这个母亲去找耶稣，耶稣就同情，就愿意做。 Mungkin saja. 当然可能的。 Yakobus sama Yohanes runding-runding, lebih baik kita ajak mama loh. 那么可能雅各、约翰在那里商讨，然后就说告诉妈妈。 Supaya satu tenaga tidak cukup, 3 orang bersama, mungkin Tuhan Yesus simpati, aduh kasihan kepada ibu, lalu permintaan kita dikabulkan. 不单单
母亲，这两个儿子，那么就三个人一起，那么可能就挑起耶稣的同情心，就愿意答应他们的祈求。 Yang jelas dia 3 kali ngomong kami. 那么我们很清楚看见这段经文，他重复讲我们。 Saya mau tanya sama Anda. 我想请问你， Kalau seseorang mengasihi dirinya, betul nggak? 如果一个人爱自己，对不对呢？ Betul. 对。 Kalau Anda tak bisa mengasihi diri, 如果你不懂得爱自己， Anda pasti tidak bisa mengasihi orang lain. 你一定不晓得爱别人。 Saya ulang 1 kali 我 loh 重 ya. 复再说， Kita itu harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri kan? 我们一定要爱人如己。 Itu berarti kita boleh loh mengasihi diri. 所以这样说的话，我们就可以爱我们自己。 Kalau kita nggak bisa mengasihi diri, 如果我们不懂得爱护自己， nggak mau sekolah, nggak mau kerja, nggak mau mandi, lalu gimana ngasih 我 orang 们不 lain? 愿意去勤劳读书，也不要工作，也不要洗澡，那怎么可能我们爱护自己？ Anda harus mengasihi diri. 我们一定要爱护自己。 Anda harus mengasihi diri, tapi lebih dari itu mengasihi orang lain seperti diri sendiri. 我们不但要爱护自己，但是我们一定要爱人如己。 Kalau Anda tahu mengasihi orang lain 如果你懂得爱护别人， dari sudut mengasihi diri, 从我们爱自己的角度， itu berarti kasih Anda itu sudah naik 1 tingkat. 那么我们的爱已经更上一层。 Kalau Anda bisa mengasihi orang lain, 如果你懂得爱别人， lalu dengan cara itu mengasihi diri. 用这样的方法来爱护自己。 Lalu karena Anda sadar Allah mengasihi aku, maka aku mengasihi orang lain. 让我醒悟到神何等爱我，所以我就愿意爱别人。 Itu berarti dunia Anda sudah luas. 这就表明说，你的世界是更广发了。 Saya mau katakan sesuatu yang nggak bisa diterjemahkan ke bahasa 我会 Tiongkok. 讲一些事情，但是很难用我们华语汉语来解释的。 Tapi untungnya saudara semua ngerti bahasa Indonesia kan? 好在我们大家都懂得印尼 Jadi 语。 istri saya boleh istirahat sebentar. 那么师母可以休息一下，不用翻译。 Saya mau tanya sama Anda, aku sama saya bedanya di mana? Aku itu beda sama saya nggak? Saya itu sebetulnya ya aku. Tapi paling sedikit, saya itu ada satu arti yaitu Yah. Jadi kalau kita ketemu sama komandan, atasan, orang tua, lalu pesan sama kita jawab, saya Pak, saya. Saya itu kan berarti ya gitu kan. Saya Pak, saya dan, saya Om, nah gitu saya. Tapi kalau aku ya saya. Tapi dari aku, bisa berkembang jadi keakuan loh. Itu ya hati-hati. Anda ini apakah ada aku? 我们有没有我？我们里面有没有自我？ Di dalam dunia siapa yang tidak punya aku? 在世界上有哪一个人没有自我呢？ Kalau saudara tanya saya, siapa Anda? 如果你问我你是谁， Saya akan jawab, aku adalah Hasan. 我会回答你，我就是南山。 Dalam mana mungkin saya tidak ada aku? 难道怎么可能我没有自我呢？ Di dalam dunia setiap orang ada aku. 在世界上每个人都有自我。 Tapi masalahnya saudaraku, dari aku jangan berkembang menjadi keakuan. 但是问题是，不要让我变成发展，一直变成有自我。 Kenapa jangan berkembang jadi keakuan? 为什么不能够发展到变成自 Orang 我？ lain gak suka. 因为许多的人都不喜 Sekali 欢。 lagi ya. 我再一次说， Kalau Anda dan saya berkembang menjadi keakuan, 如果你和我一直发展变成有自我的心态 gak，usah bicara pelayan dulu lah, itu terlalu 我 mulia. 们不要先提有关服饰的事，那 Di 个是太 dalam 荣耀的。 kehidupan sehari-hari, 在我们每一天的生活， bergaul sama teman, 我们与朋友交往， bergaul sama anak istri, 我们跟儿女在一起， orang gak suka. 大家都不大喜欢。 Kok tahu gak suka? 你怎么知道不 Coba 喜 Anda 欢？ baca ayat 24. 我们来看第24节。 Ayat 24. 第24节， Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. 那这个门徒听见，就恼怒他们弟兄2人。 Bapak Ibu yang saya hormati, 我所敬爱、所尊重的弟兄姐妹， kenapa marah? 为什么生气？为什么 Kamu 懊恼？ ada aku, saya juga ada aku. 你有你的自我，我也有我的自我。 Aku tidak mau ngaku kamu. 我不愿意承认你， Kamu
aku kamu udah mau ngaku aku. 你的自我也不能接受我。 Kamu ada keakuan, 你有 saya 你的 juga 自 ada 我， keakuan. 我也有我的自我。 Kamu mau menang, saya juga mau menang. 你要胜过一切，我也愿意，我也 Kamu 要。 mau menonjol, emang saya nggak mau menonjol. 你很想突出，我当然也想突出啊。 Kamu mau terkenal, saya juga pengen terkenal. 你要出名，我也想我也能出名啊。 Nah, saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐 di 妹， dalam kehidupan kita, 在我们的生活圈子里， kawan yang paling dekat sama kita itu aku. 那么最接近我们的朋友是什么？就是自我。 Musuh yang paling besar, ya aku juga. 我们最大的敌人是谁呢？也是自我。 Di dalam kehidupan kita, 在我们的生活里面， teman yang paling dekat sama kita, aku. 那最接近靠近我们的朋友是谁？就是自我。 Kita susah ngomong saya susah. 我们很难说好的，好的。 Kita ini suka ngomongnya aku. 我们常常要说到我， Tapi aku itu sesungguhnya adalah musuh yang paling besar, khususnya tak kala kita melayani bersama. 那么我们最大的敌人是谁呢？就是自我。当我们一起配搭服侍的时候， Cuma 12 orang. 只有12个门徒， Murid Tuhan Yesus 12 ini. 耶稣的12个门徒， Ada 2 maunya aku. 有2个门徒一直想要自我， Yang 10 yang lain bilang saya juga mau aku. 那么其他的12也说我也要，我的自我也要表现。 Saudara pernah naik perahu enggak? 你曾经坐过船吗？ Saya sama istri saya pernah naik perahu. 我跟师母曾经搭过这个船， Diajak teman ke sebuah danau. 朋友邀我们到一个湖边， Saya mendapat seorang istri dari kota pantai. 我的师母是在海边长大的， Aneh, tapi kenyataan beliau ini nggak bisa berenang. 但是事实告诉我说呢，师母不晓得不会游泳。 Jadi dia lihat air, dia lihat perahu kecil. Nah, istri tercinta saya ini mulai gugup. 那么看见这个小船，还在看见这海水呢，就开始师母开始紧张起来。 Ya, seorang suami yang baik ya harus tahu bujuk toh. 但是我作为丈夫的，我就要想办法来在那里安慰他。安慰他。 Saya bujuk-bujuk, akhirnya beliau mau naik ke dalam 我安慰 perahu. 师母以后呢，师母愿意上到这个小船， Lalu kami mendayung. 然后我们一同划船。 Makin mendayung, makin ditertawai. 我们越划船呢，越大家旁边岸边的人一直在那里笑， Karena perahu kecil kami mutar-mutar di tengah danau, nggak bisa jalan kenceng. 因为我们的这个船呢，小船呢，在湖中心一直打转，不能前进。 Kenapa nggak bisa maju? 为什么不能前进呢？ Karena saya mendayung, nah istri saya nggak mendayung. 因为我在那里划船，师母不划， Saya mendayung, 我在那边划船， tapi istri saya nggak mendayung. 但是师母在旁边不划船。 Itu sebabnya kapal itu, perahu kecil itu ya putar-putar di sana, saudara. 所以怪不得我们这个小船呢，就在湖中心打转。 Maaf saudaraku, 很对不起，弟兄姐妹， siapa yang tak mengharapkan gereja kita maju? 有哪一个人不盼望我们的教会会成长呢？ Siapa yang tidak mengharapkan penginjilan bisa maju? 有哪一个人不盼望这个福音能够快快的传开呢？ Siapa yang tak mengharapkan sekolah kita maju? 有哪一个人不盼望他的学校能够不住的进步呢？ Siapa yang tak mengharapkan kita punya komisi sekolah minggu maju? 有哪一个人不盼望我们的团区、我们的主日学能够不住的进步呢？ Tapi nanti dulu Anda dan saya harap, tapi saya mau bertanya, si aku kita di mana? 当然我们都盼望有进步，但是请问我们的自我在哪里呢？ Selama kita menonjolkan si aku, pasti nggak bisa kompak. 当我们每次要把自己这个自我把它突出的时候，我们就不能合作。 Selama kita menonjolkan si aku, kita hanya pikirkan kepentingan kecil, kepentingan yang sementara. 当我们一起要表现自我的时候，我们就看见那个小小的重要的事，我们就不看见更广化的事。 Selama kita hanya mementingkan aku, itu gampang sekali menjadi keakuan. Kita tidak akan memberikan sumbangsi yang lebih 当我 besar. 们一直注意我的时候，我们就会一直表现着我的自我，我们就不可能有贡献。 Kita sangat bersyukur kepada Tuhan 我们非常感谢神， karena Tuhan Yesus di sini memberi kita
contoh teladan yang baik. 在这里，我们看见主耶稣给我们一个很好的榜样。 Kita baca dari Matius 20:25. 我们从马太福音第20章25节开始念起。 Tapi Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 马太福音第20章25节，耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，他就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。” Saudara, tadi begitu mulai kan saya sudah menegaskan soal motivasi dan tujuan kita. 亲爱的弟兄姐妹，当我们开始这个讲题的时候，我已经跟各位讲的，我们要注意的是我们的动机，还有我们要大大的重视。 Bolak-balik saudaraku, kita harus tanya terus kepada diri 所以 kita. 重复来说，我们要一直不住的问自己， Motivasi saya itu apa sih? 我的动机是什么呢？ Motivasi saya mau menjadi seorang yang terkenal. 我的动机是盼望我成为一个出名的人物吗？ Saya motivasinya mau menjadi seorang pemimpin besar. 我的动机是我盼望成为一个大的领袖。 Motivasi saya itu apa sih? Tujuan saya itu apa sih? 那么我的目的，我的动机是什么呢？ Saya mau terus terang sama Anda. 我要很坦白的告诉 Di 你， dalam riwayat pendidikan saya, 在我的所受到的教育的这个历史当中。 saya mengajar pengetahuan itu relatif gampang. 那么要教导，把知识教导别人，那很容易的。 Panggil seseorang, 我叫一个人来， ajar dia bahasa Yunani. 我教他希腊文， Susahnya apa sih? 那困难在哪里呢？ Panggil seseorang, 我叫一个人来 mau，belajar teologi, 让他呢好好学习这个神学。 istilah, ya gitulah. 很多的名词很简单的。 Mau ngajar seseorang pengetahuan satu skill, susah nggak? Ya susah, tapi bukan paling susah loh. 你教导一个人，把知识教导给他，把一个技术教给他，是难吗？当然难，但是不是太难的。 Saya mau jujur saudaraku, Wah, mau tampai dah kau ubah sini. mental orang itu sama dengan mengubah aku. Ubah mental. Itu angelnya, susahnya bukan main. 要改变一个人的心态，要改变一个人的自我，那个是难的不得了。 Saya pernah ngajar beberapa tahun di Singapura. 我有机会在新加坡神学院教了这个 Bukan Singapura sih, 在新加坡的神学院里面教导几年。 Saya sudah tentu ada tujuan saya ke sana. 当然，我有一个目的，我到那边这个宗旨是什么呢？ Sebagai dosen, saya harus memimpin sebuah family group, sebuah grup keluarga. 那么，成为一个教授、一个老师，我要带领一个家庭小组， Mentor, 我们是他们的导师， duduk, ngobrol, 我 dan 们坐 sebagainya. 下来一起谈论等等。 Menurut anggaran sekolah malah kasih duit. 学校也给我们一些的这个 Jijin. 基金。 Jadi kalau saya mau ngajak murid-murid keluar makan, bisa. 如果我要带领我的这个家庭小组的人去外面吃饭，都可以的。 Jadi saya boleh ngajak mereka misalnya ke hawker center makan-makan gitu sambil mengenal begitu, wah senang-senang bisa. 我可以带领我的这一组的这个家庭小组的人、学生们去这个美食中心一起吃饭，可以的。 Tapi saya kan mentor. 但是我是一个导师， Mentor itu mau apa sih? 那么我导师在做的是什么呢？ Mentor itu mau mengubah apa? Mentalnya. 我就导师，我一定要想办法改变他们的心态。
Mau ngubah mental gampang nggak? 要改变一个人的心态容易 Sudah 不 saya 容易？ katakan mengubah aku itu susah. 我已经说了，要改变这个自我，那是非常艰难的。 Nah, saya mau bagi sedikit pengalaman. 我要把我一些的经验跟大家分享。 Saya mengajak mereka pergi memungut sampah. 我带领我这个小组的学生们去捡垃圾，在路边捡垃圾。 Murid saya ada yang sudah berusia. 我的学生当中有的已经有了年级， Di dalam murid saya ada yang sudah lama melayani. 在我的学生当中呢，有一些已经是服侍好多年了。 Lalu saya kasih usul. 然后我给他们一点提议， Saya bilang kita ini kan setiap semester ada aktivitas kan. 我们每个学期都有一些的活动。 Saya rasa salah satu aktivitas yang baik adalah kita keluar dari kampus, di sekitar kampus kita pungut sampah. 那么我说，我们应该要想办法走出这个校园的校园外附近，去捡那个路边很多的垃圾。 Jadi pakai celana pendek, 我们穿短裤， pakai kaos. 穿着这个衬衫。 Ya kaosnya tulis nama seminari itu. 那么在我们的这个运动衬衫里面呢，就有写着学院的这个名字。 Waktu saya pada tahun itu usia saya ya masih muda. 那个时候我年岁还不够老， Saya baru usia 60 tahun. 我那个时候才刚刚60岁， Oh, masih gagah sekali. 我还是很壮的。 Kalau mau pungut sampah masih bisa, 要 enggak 捡垃 masalah. 圾还可以啊。 Jadi saya ajak murid-murid saya sebagai mentor, saya pergi keluar kampus pungut sampah. 那么成为一个他们的导师，我带着我的学生到校园外去捡垃圾。 Oh ya, tujuannya banyak. 我们很多的这个我们要达到的目的， Paling sedikit 最少呢， saya memberi sumbangsi kepada lingkungan kampus. 我最少给我校园左右有一个贡献。 Jadi kalau GKA mau ramai-ramai keluar sekitar bersihkan sampah di sekitar gedung gereja, itu bagus sekali. 如果我们这个以马内利堂，我们愿意带领我们的会友到这个教堂的附近左右去捡那个垃圾，把这个路边的垃圾捡干净， Ayo 那也是很好的啊。 Keluar dari gedung gereja, 我们走出这个教会的这个建筑物， bersihkan lingkungan. 把我们周围的环境打扫。 Ya, mau dalam dulu juga boleh. Mau dalam juga boleh. 我们要在这个教会里面礼堂的左右把它打扫也好啊。 Ya, tapi kalau mau sampai keluar juga 你要 bagus. 走出这个教堂的外面附近去打扫也好啊。 Kita ini kan garam toh. 我们不是，我们是世上的盐。 Kalau garam kan harus asin kan. 如果是盐，一定要有咸味的。 Kalau garam simpan di dalam wadahnya, garamnya tidak pernah keluar ke sup, apakah supnya bisa asin? 如果我们的盐一直放在瓶子里面，没有把它放入那个我们的汤煮好的汤里面，那个汤会不会有咸味呢？ Kita ini kan pelita. 我们都是光，世上的光 Kalau pelita itu 我们是 pelita 灯 itu disimpankan, apakah si cahayanya bisa 如果 keluar? 我们把这个灯埋藏在桌子底下，那么它会不会把光发出去呢？ Ayo saudaraku sekalian, 来吧，我们弟兄姐妹， kita itu melayani seorang Tuhan yang melayani loh. 我们来服侍我们的主，这个我们的主已经服侍我们， Kita melayani Tuhan Yesus 我们 yang sebetulnya sudah melayani loh. 我们服侍我们的主耶稣，其实耶稣已经先服侍 Itu 我们， pesan Tuhan 这是主 Yesus. 耶稣的吩 Beliau 咐。 bahkan mengatakan memberikan nyawanya. 主耶稣说，他甚至于舍去他的生命。 Melayani itu baik bagi kita saudara. 其实呢，我们服侍做服侍的工作，那是对我们一个好处的。 Seorang tidak akan sanggup memerintah 一个人不可能他能够管职， kalau dia tidak tahu melayani. 如果他不懂得，他不愿意服侍。 Seorang yang memerintah lebih dikenang atau seorang yang melayani yang lebih dikenang? 更多思念一个管制的人，还是一个更纪念那些服侍的人呢？ Mental siapa yang lebih dewasa? 哪一个人的心态是比较成熟？心态。 Mental siapa yang lebih dewasa? Orang yang suka merentah atau orang yang
rela melayani. 那哪一个人的心态是更成熟？是一个喜欢管制的人呢，还是一个愿意服侍的人？ Mari kita melayani. 我们来吧，我们一同服侍。 Karena Tuhan yang kita melayani adalah Tuhan yang sudah melayani. 因为我们所服侍的主是已经先服侍我们的主。 Mari kita berdoa. 我们低头，我们祷告。 Tuhan, terima kasih untuk contoh teladan yang begitu baik bagi kami 亲 Tuhan. 爱的主，我们感谢你赐给我们这么宝贵、这么好的榜样。 Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melayani. 你是美善的主，是帮助我们的主，是服侍我们的神。 Engkau bahkan bersedia memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. 你愿意把最好的赐给我们， Sehingga kami yang patut dikutuk kini boleh menjadi anak-anak Tuhan. 我们这一群是应该被咒诅的，然后今天我们成为神你的儿女。 Kami yang sudah tersesat kini boleh menjadi pengikut Tuhan. 我们是迷失的，但是今天我们可以成为一个跟随主的人。 Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. 主啊，我们向你感谢， Kiranya Tuhan mengubah pikiran dan mental kami 求你改变我们的思想，改变我们的心态， agar di dalam perjalanan mengikuti Tuhan 让我们在跟随主的道路上， kami menjadi seorang murid yang baik 我们成为神你好的门徒， yang menyenangkan hatimu 要满足讨你喜悦的， yang tidak mengkecewakan 不 Tuhan. 叫你失望的。 Terima kasih Tuhan 主啊，我们感谢你， atas nama Tuhan Yesus 我们奉耶稣基督的名， kami berdoa. 我们如此祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita sebentar lagi akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, bagi yang ingin memberikan persembahan bisa transfer ke nomor rekening gereja ataupun boleh mengumpulkannya di rumah. Dan suatu saat kalau nanti bisa ke gereja bisa mengantarkannya ya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita memujikan lagu Ku Bersukacita Kerja Baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita membawa doa kita persembahan dan doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur, tak henti-hentinya kami melihat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini, dan kami boleh memberikan persembahan kami. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan pakai persembahan ini boleh menjadi kesaksian dan berkat, sehingga akan memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menilik setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama memiliki hati untuk boleh melayani Tuhan. Seperti khotbah yang kami sudah dengarkan,
Biarlah setiap jemaat kami boleh melayani bersama-sama, bukan hanya memerintah, bukan secara teori, melainkan ada suatu praktek nyata di dalam mendukung dan memajukan gereja kami, Gereja GKA Immanuel. Pakailah setiap kami ya Tuhan dalam setiap bidang ataupun di dalam setiap hal yang boleh Tuhan percayakan untuk kami boleh berikan itu untuk Tuhan. Talenta-talenta, karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan, mampukan kami boleh lakukan semaksimal mungkin untuk melayani-Mu. Berilah hikmat kepada setiap kami, untuk kami boleh memberikan apa yang bisa kami berikan, hanya untuk Engkau sendiri ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pada saat ini untuk pemerintah Indonesia di dalam pemulihan ekonomi, dan juga pencegahan di dalam gelombang ketiga dari COVID-19 ini. Kami rindu biarlah pemerintah boleh mengambil keputusan yang tepat, boleh mengatasinya. Tuhan berikan hikmat dalam setiap mengambil keputusan-keputusan yang ada. Begitu juga untuk program vaksinasi yang tetap terus dilakukan. Kami rindu program ini boleh diselesaikan secara tuntas ke seluruh warga negara Indonesia ini, supaya mereka boleh semua mendapatkan imunitas tubuh, sehingga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu dalam kondisi yang sakit dan lemah tubuh dan dalam usia yang lanjut. Tuhan sendiri yang akan boleh topang, Tuhan boleh memberikan pemulihan, kesehatan, baik setiap obat-obatan yang diminum dan kontrol dengan dokter. Kami rindu Tuhan pakai itu semuanya menjadi sarana kesembuhan. Terutama secara khusus di dalam setiap kami yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan ekonomi. Biarlah Tuhan sendiri yang berikan hikmat apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini kami boleh serahkan selama seminggu ke depan ini untuk boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, mentaati firman-Nya, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, membawa terang kasih-Nya, dan menemukan sukacitamu di dalam Dia ketika engkau mengikut dengan setia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.